Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala. Syukur kepada Allah Taala, malam ini kita bertemu dalam rumah Allah di dalam Masjid Qaryah Baru Jaya. Selepas kita menunaikan solat fardu maghrib berjemaah, kemudian kita duduk pula dalam majlis membaca hadis Rasulullah SAW dan juga kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga majlis kita pada malam ini dirahmati oleh Allah, diturunkan sakinah dan juga dikerumuni para malaikat, serta majlis ini, nama peserta majlis disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya, dan juga semoga majlis ini menjadi sebab keampunan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini kita sambung bacaan kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullahu taala. Kita sambung tajuk masih lagi tajuk besar berkenaan dengan kisah-kisah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ni kita sambung tajuk Qissatu Fathi Makkah Zadahullahu Tashrifa. Kisah berkenaan dengan pembukaan kota Mekah ataupun penaklukan kota Mekah. Khurujuhu sallallahu alaihi wasallam li fathi Makkah al-Mukarramah wa nuzuluhu sallallahu alaihi wasallam bi Marri al-Dhahran. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين الغفاري رضي الله عنه وخرج لعشر مضين من رمضان فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه حتى إذا كان بالكديد ماء بين عسفان وأمج أفطر ثم خرج ثم مضى حتى نزل مر الظهران في 10,000 من المسلمين و1000 من مزينة وسليم وفي كل القبائل عدد وسلاح وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار لم يتخلف منهم أحد فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران وقد عميت الأخبار على قريش فلم يأتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ولم يدروا ما هو فاعل خرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون وينظرون هل يجدون خبرا أو يسمعون به. وقد كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين المدينة ومكة والتمس الدخول عليه فكلمته أم سلمة فيهما فقالت يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك قال لا حاجة لي بهما أما ابن عمي فهتك عرضي بمكة وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال فلما خرج إليهما بذلك ومع أبي سفيان بني له فقال والله لتأذنن لي أو لآخذن بيدي بني هذا ثم لنذهبن بالأرض حتى نموت عطشا وجوعا فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما
ثم أذن لهما فدخلا فأسلما فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران قال العباس وصباح قريش والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش آخر الدهر قال فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء فخرجت عليها حتى جئت الأراب فقلت لعلي ألقى بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة. Baik, tajuk yang kita baca berkenaan dengan kisah penaklukan kota Mekah atau Fatah Mekah. Rasulullah SAW keluar untuk menakluk kota Mekah Al-Mukarramah dan baginda singgah di Marud Dhahran. Baginda singgah di tempat yang bernama Marud Dhahran. Ini kisah Fatah Mekah yang kita baca malam ni. Fatah Mekah berlaku pada tahun 8 Hijrah, bulan Ramadan tahun 8 Hijrah. Kisah ini berpunca daripada sebelum Nabi SAW menakluk kota Mekah. Nabi SAW telah buat perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah kita dah baca pada pengajian yang lepas, berlaku pada tahun 6 Hijrah. Dan dalam perjanjian Hudaibiyah antara isinya ialah Nabi SAW dan orang Islam dan juga orang kafir Quraisy Mekah dihentikan peperangan antara mereka, gencatan senjata selama 10 tahun antara Nabi SAW dan juga orang kafir Quraisy Mekah. Gencatan senjata 10 tahun. Selain daripada itu ialah mana-mana kabilah yang nak join orang Islam, maksud nak jadi sekutu orang Islam, mereka boleh jadi sekutu pada orang Islam Madinah. Dan mana-mana kabilah yang nak jadi sekutu kepada orang kafir Quraisy Mekah, maka mereka boleh jadi sekutu orang kafir Quraisy Mekah. Bila ini dibuat, maka kabilah Khuza'ah mereka mengambil keputusan menjadi sekutu orang Islam Madinah, dan kabilah Bani Bakar mereka menjadi sekutu kepada orang Mekah, orang kafir Quraisy Mekah. Di sekutu ni, zaman dulu dah ada sekutu. Sekutu ni maknanya kalau satu orang dia serang sekutu orang tu, maka bermakna dia juga serang kawan dia. Seolah contohnya, kalau siapa yang serang kabilah Bani Bakar, yang Bani Bakar ni sekutu kepada kafir Quraisy Mekah, bermakna seolah-olah dia juga serang Quraisy. Secara tak langsung ni begitu. Kalau satu orang serang kabilah Khuza'ah yang telah menjadi sekutu kepada Rasulullah SAW, maka dia juga bermakna seolah-olah serang orang Islam Madinah. Bermakna kalau orang Madinah masuk campur, maka itu adalah sewajarnya. Jadi baik, dalam tempoh perjanjian itu dibuat, Nabi SAW memang berfikir lama supaya orang Mekah ni masuk Islam. Kerana waktu tu tonggak bangsa Arab adalah orang Mekah. Kalau Quraisy Mekah masuk Islam, insya-Allah Islam tersebar dengan lebih luas dan lebih mudah diterima oleh bangsa Arab. Tapi masalahnya orang Mekah ni mereka masih berdegil tak nak masuk Islam. Secara umumnya orang Mekah tak masuk Islam, yang masuk Islam sikit-sikit je. Jadi Nabi SAW punya hajat bagaimana baginda fikir bagaimana orang Mekah ni masuk Islam. Tapi bila perjanjian Hudaibiyah dibuat, Nabi SAW tak akan langgar perjanjian tu. 10 tahun gencatan senjata antara orang Madinah dengan orang Mekah, dan Nabi SAW pasti tak akan lakukan apa-apa serangan dan ataupun mengkhianati perjanjian. Itu dalam kitab sirah ditulis, apa hajat Nabi SAW tu Allah Ta'ala kabulkan, dan Allah Ta'ala telah menzahirkan sebab-sebab yang menyebabkan hajat Nabi SAW itu tertunai. Macam mana? Iaitu dalam tempoh Nabi berfikir macam manalah Islam tersebar di Mekah, dan macam mana supaya orang Mekah ditunduk pada Islam. Dan tapi Nabi pun fikir macam mana pun Nabi tak akan langgar perjanjian, bagi dia tak akan lancarkan serangan kepada orang Mekah. Tapi tengok dalam tempoh tu ada lelaki daripada kabilah Bani Bakar, sekutu Quraisy, bergaduh dengan kabilah Khuza'ah. Diringkaskan cerita, lelaki daripada kabilah
kabilah Bani Khuza'ah ni, dia telah bunuh kabilah Bani Bakar, yang mana dulu ni sekutu. Satu sekutu Islam, satu sekutu orang Mekah. Jadi bergaduh dua kabilah ni salah seorang. Dan dua kabilah ni, Khuza'ah dengan Bani Bakar, mereka ni dah berperang sejak lama. Tapi bila Islam datang, mereka mula agak slow. Mereka tak ada gaduh sangat dah mula slow. Tapi tengok-tengok, diringkas dengan cerita, dua ni berlaku pertelingkahan antara dua kabilah ni. Bermula dengan satu orang lelaki. Satu orang lelaki gaduh dengan kabilah Bani Bakar, Khuza'ah. Dia pergi bunuh Bani Bakar. Bani Bakar ni, apa dia buat? Kabilah Bani Bakar pergi jumpa sekutu di Quraisy, Mekah, minta bantuan mereka. Minta bantuan untuk serang kabilah Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu Rasulullah SAW. Quraisy kalau ikut sepatutnya, kalau ikut perjanjian, Quraisy tak boleh bantu kabilah Bani Bakar. Kalau dia buat macam tu, dia langgar perjanjian dengan Rasulullah SAW. Sebab tu macam tu. Sebab kerana kalau dia bantu, bermakna dia langgar perjanjian, iaitu gencatan senjata 10 tahun. Kalau dia serang kabilah Bani Bakar, bantu, memberi kabar bantuan, secara tak langsung dia juga serang kabilah, dia juga serang Rasulullah, seolah macam tu. Dia maknanya kita kata serampang dua mata. Kalau dia pergi serang, maka bermakna dia pun juga serang orang Madinah. Tapi Quraisy telah mengambil tindakan salah. Apa mereka buat? Mereka telah bantu bagi tentera dan juga bagi senjata kepada kabilah Bani Bakar. Bantuan senjata daripada mereka. Kabilah Bani Bakar pun serang. Bila mereka serang kabilah Khuza'ah, yang mana Quraisy juga masuk campur. Lepas tu Quraisy juga waktu malam hantar lagi orang dia untuk pergi serang kabilah Khuza'ah ni. Sehingga peperangan berlaku, peperangan kecil berlaku, menyebabkan 20 orang daripada kabilah Bani Khuza'ah yang sekutu Rasulullah tu terbunuh. 20 orang telah terbunuh. Bila ini berlaku, selepas ada yang terbunuh, kabilah Khuza'ah ni pun dapat maklumat bahawa Quraisy juga terlibat sama dalam serang mereka. Maknanya mereka juga tahu ini dah langgar perjanjian. Maka kabilah Khuza'ah ini pergi ke ketua mereka, pergi ke Madinah, beritahu kepada Rasulullah SAW bahawa Quraisy telah langgar perjanjian, mereka telah serang kami, bantu Bani Bakar serang kami, bermakna mereka langgar perjanjian. Nabi SAW pun telah membuat keputusan untuk pergi menyerang Mekah kerana kabilah Quraisy yang telah langgar perjanjian. Jadi bermakna Rasulullah tak pernah langgar perjanjian, tapi yang langgar perjanjian ni Quraisy. Mereka telah bantu Bani Bakar serang sekutu Rasulullah SAW, kabilah Khuza'ah. Ini sebab kepada terjadinya Fatah Mekah. Jadi Rasulullah serang tu wajarlah, kerana yang telah langgar perjanjian bukan Rasulullah, tetapi iaitu kabilah Quraisy sendiri telah langgar perjanjian. Baik. Jadi ini kisah yang kita baca. Itu saya beritahu sikit dia punya latar belakang kisah, supaya kita faham apakah kewajaran Nabi SAW pergi serang kota Mekah. Baik. Tapi Nabi SAW punya hajat, sebenarnya Nabi bukan nak pergi bunuh orang Mekah. Memang Nabi tak suka pun nak lakukan demikian. Rasulullah punya hajat ialah supaya orang Mekah ni masuk Islam. Cuma kalau mereka melawan, Nabi SAW akan lakukan serangan. Okey, baik. Jadi Nabi SAW telah keluar dari kota Madinah untuk Fatah Mekah. Kisah ni dalam bahasa Arab panggil Fatah Mekah. Fatah Mekah maknanya penaklukan kota Mekah. Dan Nabi SAW singgah di Marhum Zahran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan kisah ini. Beliau berkata, Rasulullah SAW pun telah keluar dari kota Madinah. Baginda telah melantik ketua di Madinah, Sayyidina Abu Ruhum Kulthum bin Al-Husain Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Bila Nabi tak ada kat Madinah, Rasulullah akan lantik ganti baginda jadi amir di Madinah, ketua di Madinah. Baik. Nabi lantik Sayyidina Abu Ruhum Al-Ghifari ataupun nama sebenar beliau Kulthum bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Baginda SAW telah keluar pada 10 Ramadan. Baginda SAW telah keluar pada 10 Ramadan tahun 8 Hijrah. 10 Ramadan tahun 8 Hijrah baginda keluar dari kota Madinah menuju ke Mekah. Rasulullah SAW berpuasa dan orang ramai juga berpuasa bersama-sama Nabi SAW. Waktu itu bulan Ramadan, Nabi SAW puasa. Tapi apabila Nabi SAW sampai di tempat yang bernama Al-Kadid, Kadid ni kawasan perairan
yang terletak di antara Usfan dan Amaj. Ni maksudnya dah on the way pergi ke Madinah dah agak dekat dengan Madinah, di kawasan antara Usfan dan Amaj. Rasulullah telah berbuka puasa di situ. Sampai ke Al-Kadid, mana tengah jalan Nabi buka puasa. Mana bagi dia tak puasa. Walaupun waktu tu tengah bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam buka puasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak lagi sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di Maruz Zahran bersama dengan 10,000 orang Islam dan juga 1,000 orang daripada kabilah Muzainah dan juga Sulaim. Lebih kurang bilangan mereka semua 10 ke 11,000. Biasa kita dengar 10,000 tapi lebih kurang lah. Antara 10 ke 11,000, 10,000 tu orang Madinah, orang Islam Madinah, dan juga 1,000 lagi itu daripada kabilah Muzainah dan juga Bani Sulaim. Nabi SAW buka puasa ni, maknanya apakah perkara yang mengharuskan baginda SAW buka puasa? Kerana safar, musafir dibenarkan buka puasa. Dan Nabi SAW waktu tu ketika baginda musafir, maka baginda SAW buka puasa. Baik, jadi baginda kan daripada Mekah kan pergi ke Madinah, jadi perjalanan lebih daripada 2 marhalah. Jadi baginda SAW buka puasa. Jadi kabilah yang bersama dengan Nabi SAW, kesemuanya mereka mempunyai kelengkapan senjata dan juga bilangan tentera, dan kesemua orang Muhajirin dan Ansar mereka semua turut keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Muhajirin Ansar yang dari Madinah semua mereka keluar. Itu begitu ramai, lebih kurang 10,000 yang keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk fatah Mekah. Tidak seorang pun yang tertinggal antara mereka. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah singgah di Maruz Zahran, orang Quraisy mereka tidak mendapat apa-apa perkhabaran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak sampai kepada mereka apa berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga tak menyedari apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan. Maruz Zahran ni dah dekat betul dengan Mekah. Jarak dia lebih kurang dalam 22 km dari kota Mekah. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak dari kota Madinah 10 Ramadan baginda keluar, dan baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di Maruz Zahran lebih kurang jarak lebih kurang 22 km dari kota Mekah. Tempat ni sekarang dikenali dengan nama Wadi Fatimah. Kalau orang pergi Mekah, ada satu tempat tak jauh dari Mekah namanya Wadi Fatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga 10,000 para sahabat singgah di sini di Maruz Zahran, di Wadi Fatimah ni. Sekarang ni di tempat ni dibuat masjid. Alhamdulillah saya juga pernah ziarah tempat ni, tak jauh. Dan di sini bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah tu di kawasan lapang lah. Tapi sekarang di tempat ni dah dibuat masjid. Tempatnya bernama Wadi Fatimah, lebih kurang dalam 22 km. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dah sampai hampir dengan Mekah, tapi orang Mekah langsung tak tahu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam dah dekat dah. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang betul-betul rahsiakan kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda nak sampai ke Mekah mengejut. Baginda tak nak orang Mekah tahu seorang pun. Okey, baik. Jadi bila baginda dah dekat sampai di bila baginda dah singgah di Maruz Zahran, pada malam itu, ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Maruz Zahran ni antara 17-18 Ramadan. Antara 17-18 Ramadan. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah. Baginda masuk Mekah 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Ni antara 17-18 Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di Maruz Zahran. Jadi pada malam tu Abu Sufyan bin Harb, Hakim bin Hizam dan juga Budail bin Waraqah mereka datang untuk nak risik, dan mereka nak melihat adakah mereka boleh mendapat apa berita atau mereka mendengar apa berita tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebab apa? Selepas daripada orang Quraisy khianat perjanjian yang saya cerita tadi itu, orang Mekah dah dapat agak kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan serang mereka. Mereka dah dapat agak dah. Sebab waktu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam dah kuat. Jadi mereka dah dapat agak boleh jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang untuk serang Mekah. Tapi mereka tak tahu bila. Sebab tu dalam tempoh tu lepas dah khianat perjanjian, Abu Sufyan sih datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak pujuk Nabi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak layan. Dia datang ke Madinah sini, tapi Nabi tak layan. Akhirnya Abu Sufyan terpaksa pulang semula ke kota Mekah tanpa membawa apa-apa hasil, tak ada faedah, untuk nak pujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia agak kemungkinan besar mungkin Nabi akan datang untuk serang Mekah. Jadi bila dah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota
sampai ke kota Maru Zahran ni, dah dekat sampai Mekah. Abu Sufyan diajak kawan-kawan dia 2 orang ni, dua-dua ni pun pembesar Quraisy, Hakim bin Hizam dan juga Budail bin Warqa, untuk datang pergi risik kawasan yang berdekatan. Tapi zaman dulu nak pergi bukan boleh setakat 1-2 kilometer, kena pergi jauh ke depan. Jadi mereka pun sampai ke Maru Zahran untuk nak tengok-tengok kod-kod orang Islam dah datang, dah sampai. Baik. Abbas bin Abdul Muttalib, sementara itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, beliau telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan jalan. Ini cerita dia sebenarnya sebelum tu lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda bergerak daripada kota Madinah, baginda lalu jalan pergi ke Mekah. Baginda bila sampai satu tempat nama Juhfah. Ada satu tempat nama dia Juhfah, di pertengahan jalan lah. Juhfah ni di atas lagi, maksudnya lebih jauh lagi daripada kota Madinah. Jadi sampai kat Juhfah, Nabi SAW terserempak dengan Al-Abbas. Dia bawa keluarga dia. Dia bawa keluarga dia datang. Nabi tanya, "Pakcik nak pergi mana?" Dia kata, "Aku dari Mekah nak pergi ke Madinah, nak pergi hijrah ke Madinah." Sebab Abbas ni, dia dah masuk Islam awal di kota Mekah, tapi tak ada orang tahu tentang keislamannya, dan dia pun tak zahirkan langsung keislaman beliau. Jadi orang Mekah semua tak tahu dia dah Islam. Dan Nabi SAW suruh dia tinggal dekat Mekah untuk bagi tahu apa berita di Mekah, bagi tahu kepada Nabi SAW. Jadi Abbas radhiyallahu anhu, selepas Nabi dah hijrah ke Madinah, beliau terus duduk di Mekah sampai tahun 8 Hijrah. Sedangkan beliau dah Islam awal. Bahkan bila kadang-kadang orang kafir Quraisy pergi perang, Abbas ni pun ikut. Dia tak bagi tahu dia dah Islam, dan orang semua ingatkan dia belum Islam, padahal beliau dah Islam awal. Tapi bila tahun 8 Hijrah, Abbas ni buat keputusan untuk tinggalkan Mekah pergi ke Madinah. Dalam perjalanan dia nak pergi ke Madinah, sampai tempat nama Juhfah, tengok-tengok tersempak dengan tentera Islam 10,000. Nabi SAW kata, "Abbas nak pergi mana? Pakcik pergi mana?" Dia kata, "Saya nak pergi Madinah, nak hijrah ke Madinah." Nabi kata, "Sekarang ni kami semua on the way pergi ke Mekah." Macam ni lah Nabi kata, keluarga engkau pergi bagi, keluarga engkau, family pergi Madinah, tapi engkau tak payah pergi Madinah sekarang, ikut kami pergi ke Mekah. Terpaksa pusing balik. Dia tak nak taat pada Nabi SAW. Dan walaupun dia pangkat pakcik, dan dia dengan Nabi SAW beza 2 tahun je, ada kata 2 atau 4 tahun dia dekat dengan Nabi, tapi pangkat dia pakcik. Baik. Jadi dia telah bertemu Nabi SAW, dan dia pun dah Islam. Dia memang Islam. Jadi dia pun ikut pergi Fatah Mekah. Sedangkan dia waktu tu dia daripada Mekah. Jadi sebelum daripada Nabi SAW sampai di Maru Zahran ni, dekat-dekat sampai Maru Zahran, Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah, mereka datang bertemu Rasulullah SAW di pertengahan jalan antara Madinah dan Mekah. Mereka berdua merayu untuk bertemu Rasulullah SAW. Mereka merayu untuk bertemu Rasulullah SAW, untuk minta maaf. Sehingga kan Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, sendiri telah merayu kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, Ummu Salamah kata, wahai Rasulullah, ini sepupu tuan sebelah ayah, dan ini pula sepupu tuan sebelah ibu, sebelah makciknya, dan juga ipar tuan. Maknanya bagilah berjumpa dengan tuan untuk minta maaf. Okay, ini apa cerita pula? Ini ada ketika Nabi SAW dalam perjalanan nak pergi ke Madinah, ada 2 orang yang juga dua-dua sepupu Nabi. Satu orang nama Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ini maknanya sepupu sebelah ayah. Maknanya ayah dia tu sepupu pakcik Nabi SAW. Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib, maknanya Abu Sufyan bin Haris. Ini sepupu Nabi. Seorang lagi nama iaitu Abdullah bin Abi Umayyah. Ini juga sepupu Nabi, tapi sepupu Nabi sebelah ibunya, Abdullah ni. Kerana apa? Nabi SAW ada makcik nama Atikah binti Abdul Muttalib. Atikah ni anak dia Abdullah bin Abi Umayyah. Itu satu. Kemudian Abdullah bin Abi Umayyah ni juga ialah merupakan ipar Rasulullah. Kerana apa? Kerana dia ini adik-beradik dengan isteri Nabi nama Ummu Salamah.
Ummu Salamah, namanya Ummu Salamah binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Jadi dia ni dengan Ummu Salamah isteri Nabi, dia adik-beradik, tapi ibu lain, cuma adik-beradik. Jadi secara tak langsung dia juga ipar Rasulullah SAW. Okey, dua orang ni apa cerita? Satu orang sepupu sebelah ayah dia dengan Nabi, satu orang lagi sepupu sebelah ibu dia dan juga ipar dengan Nabi SAW. Dua orang ni apa cerita? Seorang nama Abu Sufyan bin Haris, seorang lagi nama Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang ni bila kedua mereka ini dulu pernah hina Nabi SAW dan juga buat syair kutuk Nabi. Zaman dulu bangsa Arab, bila kalau membuat syair mengutuk seseorang, ialah bermakna menjatuhkan maruah orang tu di halayak ramai. Dan ini bukan benda main-main. Zaman dulu bangsa Arab, antara cara mereka nak muliakan orang, buat syair. Kalau syair tu tersebar, maruah orang tu pun naik. Maknanya dianggap disanjung tinggi. Tapi kalau nak hina orang pun pakai syair juga. Syair tu disebarkan. Bila syair tu disebarkan, menjatuhkan maruah orang tu. Jadi yang dua-dua orang ini, mereka dulu pernah hina Rasulullah SAW. Satu orang guna syair. Jadi mereka takut kalau Nabi SAW masuk Mekah, Nabi akan bunuh mereka. Dua-dua orang Mekah, dua-dua sepupu Nabi juga. Tapi mereka tak masuk Islam pada awal. Jadi mereka takut kalau Nabi datang ke Mekah, Nabi akan bunuh mereka. Dan mereka agak ini tu confirm, mungkin. Jadi mereka dapat berita boleh jadi Rasulullah datang ke Mekah. Sebelum baginda serang Mekah, baik datang dulu jumpa Nabi tengah jalan, minta maaf kat Nabi SAW. Tapi bila mereka sampai, dua-dua ni hantar orang pujuk Nabi, benarkan kami masuk. Nabi tak layan. Sampai mereka buat macam mana? Yang Abdullah tu, Abi Umayyah tu, dia hantar orang untuk pujuk isteri Nabi, adik dia lah. Isteri Nabi ni adik dia. Dia suruh Ummu Salamah pujuk Nabi, benarkan mereka untuk jumpa Nabi SAW, minta maaf. Okey, baik. Jadi Ummu Salamah pun sampai pujuk. Ummu Salamah kata, wahai Rasulullah, ini sepupu tuan, ini sepupu abang sebelah ayah, seorang lagi sepupu abang sebelah ibunya, dan juga ipar tuan. Tolonglah bagi mereka jumpa tuan. Okey, baik. Tapi Rasulullah jawab apa? Rasulullah kata, aku sikit pun tak perlukan mereka berdua. Adapun yang sepupu aku yang sebelah ayah ni, dia dulu pernah menjatuhkan maruahku di Mekah. Dan ini yang tu, siapa tu? Iaitu yang Abu Sufyan bin Haris ni. Abu Sufyan bin Haris ni dulu dia pernah jatuhkan maruah Nabi SAW di Mekah. Dan apa? Iaitu dia pernah hina Nabi SAW. Baik. Kemudian Nabi kata yang seorang lagi yang sepupu sebelah ibunya ni dan juga iparku, iaitu yang Abdullah bin Abi Umayyah tu, dialah yang dulu telah mengucapkan ucapannya tentangku di Mekah. Dia ni dulu apa? Dia telah ucapkan ucapan dia, olok-olokkan Nabi SAW. Dan sampai turun ayat Quran tentang dia ni, Abdullah bin Umayyah ni. Dia apa? Dia pernah jumpa Nabi dulu masa dulu kat Mekah sebelum Nabi hijrah. Dia kata, wahai Muhammad, kami tak akan beriman, aku tak akan beriman dengan kau selagi engkau tak bawa malaikat turun dari langit bagi tahu bahawa engkau ni benar. Itu satu. Ataupun engkau bawa tangga dari langit, aku nak naik tangga tu pergi ke langit nak jumpa dengan Tuhan kau. Sampai tak macam tu dia pernah cakap. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran kan, qul kunu hijaratan aw hadida tu. Kalau dalam surah Al-Isra, Allah di situ bahasa kisah ni kan, au yuzila alaihi kisfam minas sama kan, ni. Jadi Allah Ta'ala disebutkan beberapa ayat tentang dalam surah Al-Isra, juzuk 15 tu, pasal ayat yang mana takkanlah mereka nak beriman dengan letakkan syarat-syarat macam tu kan, nak bawa turun malaikat kan, nak bawa turun tangga supaya kononnya mereka nak beriman kan kepada Nabi SAW. Jadi itu siapa yang buat kerja ni? Abdullah bin Abi Umayyah, seorang yang buat syair hina Nabi, iaitu Abu Sufyan bin Haris, sepupu Nabi sebelah ayah dia. Seorang lagi juga sepupu Nabi sebelah ibunya, iaitu Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Dia juga ialah ipar Nabi SAW, iaitu kerana dia ini adik-beradik dengan isteri Nabi Ummu Salamah. Jadi itu Nabi cakap, Nabi kata, aku tersikit tak perlu dari mereka. Seorang dulu pernah kutuk aku, seorang lagi dulu pernah cakap macam-macam, minta kepada aku macam-macam dulu ketika di Mekah. Maksudnya dua-dua ni musuh ketat Islam. Baik. Apabila berita
tersebut sampai kepada mereka berdua. Berita apa? Berita yang Nabi tak nak jumpa mereka pun. Apabila berita tersebut sampai kepada mereka berdua, waktu tu Abu Sufyan dia ada bawa seorang anak kecil bersama dengan dia, bayi dia. Dia bawa sekali, masa datang dia bawa bayi dia sekali. Abu Sufyan bin Haris ni. Ini bukan Abu Sufyan bin Harb, bukan Abu Sufyan yang Abu Sufyan ayah Sayyidina Muawiyah, itu orang lain. Yang ini Abu Sufyan bin Harb, sepupu Nabi. Jadi waktu tu Abu Sufyan bawa bersama dengan dia anak kecil dia. Dia berkata, demi Allah, Tuan benarkan kami jumpa dengan Tuan. Kalau Tuan tak bagi kami jumpa Tuan, aku akan bawa bayiku ini, budak kecil ini, aku akan bawa dia pergi padang pasir sehingga kami mati kelaparan dan mati dahaga di padang pasir. Dia sampai bersumpah macam tu. Orang Arab kalau dia sumpah, dia akan buat betul-betul walaupun dia mati. Zaman dulu orang Arab kalau dia bersumpah dengan nama Allah, maka dia akan buat sungguh-sungguh apa dia cakap. Jadi dia bersumpah dengan nama Allah nak buat demikian. Kalau Rasulullah bagi jumpa, alhamdulillah. Tapi dia kata, kalau Rasulullah tak nak bagi jumpa, aku akan sanggup bawa anak aku ni, kami duduk biar mati dekat tengah padang pasir. Kami akan buat macam tu. Bila apa yang diucapkan itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun simpati kepada mereka berdua. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun izinkan mereka masuk. Mereka masuk dan akhirnya apa berlaku? Kedua-dua mereka masuk Islam. Allahu akbar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam maafkan mereka. Mereka masuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka juga akhirnya masuk Islam. Sebenarnya kisah ni panjang lagi. Kalau ikut sebenarnya mereka juga minta syafaat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kan mereka minta syafaat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia kata, Ali tolong pujuk Rasulullah supaya benarkan kami jumpa. Kalau tidak habis. Kalau bahasa kita ni, habislah kami. Kan? Kalau Nabi masuk Mekah, habislah kami. Mungkin kami kena bunuh. Satu lagi orang Islam pun tahu cerita kami dulu. Jadi dia kata biar kami jumpa dulu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga ada bagi syafaat, maksudnya bagi bantuan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, nanti kalau kau masuk jumpa dengan Nabi, minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah Yusuf, yang mana Allah Nabi Yaqub ampun maafkan anak-anak dia. Jadi beritahu tu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun buat macam tu dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan mereka masuk. Itu cerita lain lah selain daripada itu. Baik. Dua-dua ni pun masuk Islam akhirnya. Dua-dua ni dua-dua sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pembesar Mekah. Baik. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Maru Zahran, bagi dia singgah di Maru Zahran, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, beliau telah berkata, wahai orang Quraisy, demi Allah, hati-hati kamu. Hendaklah kamu hati-hati. Sebelum tibanya subuh esok, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah dengan kekerasan, sebelum kamu minta kemaafan daripada baginda, maka itu adalah merupakan kebinasaan bagi Quraisy sampai bila-bila. Jadi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi, dia nak sampaikan kepada orang Mekah. Dia tahu orang Mekah kalau mereka tak minta maaf dengan Nabi, kalau Nabi serang Mekah, Nabi langgar kota Mekah, nanti orang Mekah akan binasa dan juga seluruh bangsa Arab akan hilang hormat kepada orang Mekah, orang Quraisy. Sebab bangsa Arab semua hormat betul dengan orang Quraisy Mekah ni. Baik. Al-Abbas bin Abdul Muttalib menceritakan lagi. Al-Abbas kata, aku pun naik di atas bagal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berwarna putih. Aku pun menunggang bagal tersebut sehingga aku sampai di satu tempat bernama Arak. Arak ni dah dekat dengan Mekah dah. Dan aku berkata, alangkah baiknya kalau aku dapat bertemu dengan mana-mana tukang cari kayu api, ataupun orang yang bawa kambing dia pergi menggembala, ataupun orang yang mana cari apa-apa barang, ataupun dia ada apa-apa hajat, aku dapat bertemu dengan sesiapa supaya orang itu dapat menyampaikan di kota Mekah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang ini berada di Maru Zahran. Maka hendaklah mereka itu datang minta maaf kepada baginda, minta keamanan sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah dengan kekerasan. Jadi ini hajat daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas ni sampai pergi dekat dengan Mekah, Al-Arab, dan dia kata waktu tu malam, tengah gelap gelita, dia kata alangkah baiknya kalau dapat jumpa sesiapa supaya nak bagi tahu ke Mekah cepat-cepat Nabi dekat Maru Zahran. Hantar wakil
jumpa dengan Nabi dan minta maaf ataupun minta keamanan dengan Nabi, supaya jangan Nabi SAW pergi langgar masuk Mekah dengan kekerasan. Maksud jangan serang kota Mekah. Ini pandangan mereka, diingatkan macam tu. Okey, baik, kita sambung lagi. Saya baca satu lagi tajuk. Khabaru Abu Sufyan ma'al Abbas wa Umar radhiyallahu anhuma. Qala fa wallahi inni la asiru 'alayha wa altamisu ma kharajtu lahu id sami'tu kalam Abi Sufyan wa Budail ibn Warqa wa huma yataraja'an wa Abu Sufyan yaqul ma ra'aitu kal yawmi qattu niranan wala askara. Qala yaqulu Budail hadhi wallahi niranu Khuza'ah hashatha al-harb. Qala yaqulu Abu Sufyan Khuza'atu wallahi adallu wa al'am min an takuna hadhi niranaha wa askaraha. Qala fa'araftu sawtah faqultu ya Aba Hanzalah fa'arafa sawti faqala Abu al-Fadl faqultu na'am faqala ma lak fidaka abi wa ummi faqultu wayhaka ya Aba Sufyan hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nas wa sabaha Quraisy wallahi qala famal hilatu fidaka abi wa ummi. Qala qultu la in dhufira bika la yudrabanna unuqu farkab ma'i hadhihi al-baghla hatta atiya bika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa astaminahu lak. Qala farakiba khalfi wa raja'a sahiba wa harraktu bi fakullama marartu binarin min niranil muslimin qalu man hadha فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من هذا وقام إليه فلما رأى أبا سفيان على عجز البغلة قال أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن الله منك بغير عقد ولا عهد ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة الرجل البطيء فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه فقلت يا رسول الله إني أجرته ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا والله لا يناجيه الليلة رجل دوني قال فلما أكثر عمر في شأني قلت مهلا يا عمر أما والله إن لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا ولكنك عرفت أنه من رجال بني عبد مناف فقال مهلا يا عباس والله لإسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام أبي لو أسلم وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به إلى رحلك يا عباس فإذا أصبحت فأتني به فذهبت به إلى رحلي فبات عندي فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik. Tadi kita dah baca Al-Abbas bin Abdul Muttalib, beliau pergi datang ke depan lagi dekat dengan Mekah sampai ke kawasan Al-Araq. Tujuan beliau harap dapat bertemu sesiapa untuk nak bagi tahu pada orang Mekah Rasulullah dah datang dekat dengan Mekah ni. Jadi kalau boleh ada sesiapa wakil atau orang Mekah datang minta maaf atau minta keamanan untuk mereka supaya Nabi SAW tak serang Mekah. Baik. Kemudian Al-Abbas cerita, Abbas kata aku menunggang bagal Rasulullah SAW. Bagal ni binatang yang kacu antara keldai dengan kuda. Keldai kahwin kuda, dapat anak, nama bagal. Jadi bagal ni kalau negara Arab banyaklah bagal. Jadi waktu tu Rasulullah masa Fatah Mekah, Rasulullah ada bawa juga bagal putih milik Nabi. Abbas waktu malam Rasulullah memang suruh Al-Abbas buat intipan. Jadi naik bagal Nabi. Jadi Abbas radhiyallahu anhu naik bagal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata bila sampai ke Arab tu Al-Abbas cerita, demi Allah aku pun bergerak menaiki bagal itu dan aku berharap supaya aku bertemu dengan sesiapa. Tiba-tiba dalam kegelapan malam aku mendengar suara Abu Sufyan berbicara dengan Budail bin Warqa. Ketika itu mereka sedang berbicara. Abu Sufyan berkata, maksudnya kita kena faham zaman dulu maksudnya waktu tu begitu gelap dan sampaikan sesiapa pun langsung tak nampak.
tak nampak langsung sesiapa. Jadi dalam kegelapan malam yang hanya dengar suara je, orang memang langsung tak nampak, gelap betul, tapi dengar suara je. Jadi tiba-tiba tengah-tengah jalan tu, tengah mengintip tu, terdengar suara Abu Sufyan dengan Budail bin Warqa yang mereka datang untuk intip. Dan tadi saya sampaikan, mereka datang keluar dari Mekah, mereka datang untuk intip. Jadi tersempak tengah jalan dengan Al-Abbas. Tapi mereka pun tak tahu Al-Abbas ada kat situ. Jadi mula-mula Al-Abbas dengar suara mereka. Abu Sufyan cakap apa? Dia cakap dengan kawan dia, Budail bin Warqa. Dia kata, pada hari ini aku tak pernah nampak begitu besar api yang dinyalakan dan juga kumpulan askar yang begitu besar. Maksudnya kerana waktu tu, bila mereka sampai dekat Maru Zahran tu, mereka tengok dari jauh satu padang penuh dengan api yang dinyalakan dan begitu ramai orang. Jadi mereka pun terkejut, ni tentera apa ni? Dan ni siapa yang datang ni? Tu Abu Sufyan dalam kegelapan malam dari jauh, dia nampak dari jauh, nampak api dinyalakan. Sebab malam kan, bila kafilah duduk mungkin sikit sejuk, mereka untuk panaskan badan, mereka bakar api-api, berlonggok-longgok api banyak. Jadi tu Abu Sufyan cakap, tak pernah aku nampak api macam ni banyak dan askar begitu banyak macam ni. Budail berkata, ini mungkin ialah api kabilah Khuza'ah. Api kabilah Khuza'ah yang mana mereka nak berperang. Sebab kan Khuza'ah kan sebelum tu ada gaduh dengan kabilah Bani Bakar, mungkin kabilah Khuza'ah. Abu Sufyan jawab balik, dia kata, demi Allah, ini tak mungkin Khuza'ah. Tak mungkin Khuza'ah seramai ini. Tak mungkin Khuza'ah punya kabilah boleh seramai ini. Ini lagi ramai. Al-Abbas waktu tu dia dengar, dia kata, aku kenal itu suara Abu Sufyan. Abu Sufyan ni Abu Sufyan lain, Abu Sufyan bin Harb. Aku kenal itu suara Abu Sufyan. Maka aku pun berkata, Abu Hanzalah. Maka Abu Sufyan pun kenal itu suaraku. Abu Hanzalah ni panggilan Abu Sufyan lah. Abu Sufyan dipanggil Abu Hanzalah. Jadi waktu tu dalam kegelapan malam tu, tiba-tiba Abbas menyampuk. Kalau kita ni seolah kita kata, itu Abu Hanzalah ke? Itu Abu Hanzalah ke? Jadi Abu Sufyan pun kenal tu suara Al-Abbas. Dia kata, itu Abul Fadal ke? Abul Fadal ni panggilan kepada Al-Abbas. Maksud lebih kurangnya, yang seorang tanya, Abbas tanya, dia kata, itu Abu Sufyan ke? Abu Sufyan jawab balik, itu Abbas ke? Jadi aku berkata, ya. Aku Abul Fadal. Abul Fadal ni Abbas lah, Abbas. Jadi Abu Sufyan tanya, dia kata, kenapa kau ada kat sini? Abu Sufyan tanya kepada Abbas, kenapa kau ada kat sini? Aku berkata, habislah kau Abu Sufyan. Ini Rasulullah SAW dah datang bersama dengan tentera-tenteranya. Dan binasalah Quraisy demi Allah. Maknanya kalau kamu tak buat sesuatu, Quraisy akan binasa. Jadi Abu Sufyan bertanya, kalau macam tu, apakah jalan kelepasannya? Al-Abbas kata, kalaulah Mekah ditakluk, maka pasti leher engkau akan dipotong. Maksudnya Abbas radhiyallahu anhu cakap pada Abu Sufyan, dia kata, kalau engkau biarkan Rasulullah serang Mekah, engkau pun nanti akan ditangkap, dan dengan engkau kena bunuh. Maknanya dia bagi amaran dulu, dengan engkau kena bunuh. Jadi apa je punya jalan dia? Jadi kalau macam tu, jom naik dengan aku atas bagal ini, kita pergi jumpa Rasulullah SAW. Aku akan tolong minta keamanan untuk engkau kepada Rasulullah SAW. Maksud aku akan jadi syafaat. Aku minta kepada Rasulullah supaya maafkan kau dan kau boleh buat sesuatu untuk orang Mekah. Baik. Tak habis lagi, sikit lagi. Minta azan dulu. Minta azan dulu, nanti saya sambung lagi. Ada sikit lagi. Kisah dia panjang.
Baik, kita sambung tadi. Tadi Abu Sufyan tanya, dia tanya kepada Al-Abbas, dia kata apa jalan keluar untuk selamatkan Quraisy daripada diserang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang Islam secara keras, secara kekerasan. Al-Abbas kata, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam takluk kota Mekah, maka silap-silap dia pun akan dibunuh juga. Jadi kalau macam tu, jom naik dengan aku atas baran ini, kita jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan minta keamanan untuk kau dan juga kemaafan untuk engkau. Baik. Abu Sufyan pun bersetuju. Beliau pun naik di belakang Al-Abbas. Kedua lagi kawan dia pulang. Dan aku telah memacu, aku bawa bagal tu menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kawan dia tu yang tadi tu, Budail bin Warqa dengan Hakim bin Hizam. Waktu tu mereka 3 orang yang jumpa dengan Abbas tu tengah dalam kegelapan malam, di mana jauh sikitlah daripada kawasan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang Islam berkemah. Jadi yang 2 lagi balik, Abu Sufyan ikut naik di atas bagal yang sama. Bagal tu milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas duduk depan, Abu Sufyan duduk belakang. Baik. Jadi bila sampai dekat kafilah, dekat perkemahan orang Islam, kan mereka bakar api-api. Macam setiap satu kemah tu mereka bakar api. Depan lagi bakar api. Jadi bila lalu dekat api orang Islam, dekat api yang dibakar oleh orang Islam, mereka bertanya, siapa ni? Tapi apabila mereka lihat bagal milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun kata, ini pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa bagal baginda. Kemudian Abu Sufyan terus jalan lagi. Abbas dengan Abu Sufyan jalan lagi naik atas bagal yang sama. Sehinggalah dalam perjalanan lalu api yang dibakar oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bila sampai dekat beliau, Umar radhiyallahu anhu tanya, siapa ni? Dia pun terus bingkas bangun menuju pada Abbas. Mana tengah lalu tu, dia nampak orang lalu. Dia kadang-kadang mereka, Sayyidina Umar takut tu mungkin musuh atau ada orang musuh ke datang nak serang. Jadi dia terus bangun tengok. Tapi bila dia bangun dia tengok Abu Sufyan berada di belakang bagal. Terus Umar radhiyallahu anhu memekik, "Oh Abu Sufyan, si musuh Allah. Demi Allah, Allah bagi peluang pada aku pada waktu ni untuk bunuh kau." Tapi Umar radhiyallahu anhu, walaupun dia cakap macam tu, tapi dia tak berani bunuh Abu Sufyan terus kerana tak mendapat keizinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Sebab Rasulullah tak keluar apa-apa arahan lagi. Tapi dia kata, ni Allah dah bagi peluang pada aku ni. Siap engkau. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terus bergerak, berlari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tengokkan keadaan itu, Al-Abbas memacu bagal tu dan beliau dan Al-Abbas telah berjaya memotong Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang agak lambat. Kan, waktu tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni dia badan besar. Dalam riwayat lain disebutkan, waktu tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia jalan kaki dan dia badan dia besar. Jadi dia nak sampai ke kemah Rasulullah, katalah kemah Rasulullah kat depan lagi, kemah dia sebelum tu. Jadi bila dia nak pergi, dia nak minta izin dengan Rasulullah untuk bunuh Abu Sufyan. Jadi dia berlari. Tapi Al-Abbas tak nak Sayyidina Umar sampai dulu. Kalau dia sampai dulu, silap-silap Rasulullah bagi izin, nanti Abu Sufyan pun akan dibunuh. Dan kalau dah bagi izin, memang Sayyidina Umar tak akan lepas Abu Sufyan. Memang sebab Abu Sufyan ni banyak susahkan Islam. Dia begitu banyak susahkan Islam. Kalau siapa baca sirah Nabi, dia akan tahu macam-macam Abu Sufyan buat. Kan? Peperangan Uhud, Badar, Uhud dan bahkan juga Hudaibiyah. Dan antara dalang dia, kalau kita kata bahasa dia lah, bahasa dia, dalang dia semua belakang dia Abu Sufyan. Itu yang Sayyidina Umar bila dapat peluang ni, dia seboleh mungkin nak bunuh Abu Sufyan, tapi nak minta izin Nabi dulu. Baik. Tapi Al-Abbas telah berjaya memacu bagalnya mendahului Umar radhiyallahu anhu dan sampai dulu. Dia bila sampai saja di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus Al-Abbas duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas terus sampai dia cepat-cepat dia lompat turun daripada bagal, bawa Abu Sufyan, terus duduk depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abbas sampai dulu. Bila Abbas sampai dia, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun sampai. Mana sampai lambat sikit.
Dia sampai lambat sikit. Sayyidina Umar sampai, dia terus kata, "Wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan, Allah dah bagi peluang pada aku sekarang. Allah bagi peluang pada aku. Tuan tolong biarkan saya penggal kepala dia. Kan? Biar saya bunuh dia sekarang. Lepas saya, bagi izin saya penggal kepala sekarang." Al-Abbas radhiyallahu anhu menyampuk, "Wahai Rasulullah, aku sesungguhnya aku memberikan perlindungan kepada Abu Sufyan. Kemudian aku duduk lagi depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, demi Allah, jangan sesiapa pun pada malam ni duduk dengan Abu Sufyan. Biar aku seorang dia jaga dia." Dia zaman dulu ni kalau siapa jadi guarantor, dia zaman dulu dia dipanggil kaedah ijarah. Ijarah ni maknanya iaitu bagi perlindungan. Kalau guarantor lah, guarantor. Jadi sesiapa yang dilindungi oleh mana orang besar, maka orang lain tak boleh serang dia. Kalau siapa serang dia, maknanya itu melakukan satu kesalahan besar. Zaman dululah orang Arab biasa macam tu. Jadi itu cepat-cepat Al-Abbas cakap, "Wahai Rasulullah, sekarang ini aku letakkan Abu Sufyan ni di bawah penjagaan aku. Maknanya di bawah aku punya jaminan. Jadi jangan sesiapa lakukan apa-apa terhadap dia. Dan pada malam ni biar aku jaga dia." Baik. Tapi waktu tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terus-menerus mendesak. Terus-menerus besar. Apa dia kata? "Wahai Rasulullah, bagi aku bunuh dia. Wahai Rasulullah, bagi aku bunuh si musuh Allah ni. Bagi cepat aku bunuh dia." Sayyidina Umar terus minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dengar Sayyidina Umar terus mendesak dan mendesak, maka Al-Abbas kata pada Sayyidina Umar, kata, "Wahai Umar, macam mana nak terjemah? Saya terjemah mudah dia. Relax lah." Dia itulah. Kalau Arab kata mahlan. Mahlan ni macam kita kata sabar. Tapi saya terjemah mudah dia, "Wahai Abbas, wahai Umar, relax lah. Sabar sikit. Demi Allah, kalaulah Abu Sufyan ni daripada kabilah Bani Adi bin Ka'ab, pasti engkau tak akan cakap macam tu. Tetapi engkau pun tahu dia daripada kabilah Bani Abdi Manaf. Sebab tu kau cakap macam tu." Dia waktu ni dia dah main kabilah pula. Sebab kenapa? Al-Abbas dia macam dah marah. Dia cakap, dia kata, mentang-mentang engkau tahu Abu Sufyan ni bukan kabilah engkau. Sebab Sayyidina Umar daripada kabilah Bani Adi bin Ka'ab. Bani Adi, sebab Sayyidina Umar kan dia nasab dia Umar bin Khattab bin Husais bin Ammar bin Abdullah sampai kepada Adi bin Ka'ab bin Murrah bin Lu'ay. Jadi Sayyidina Umar daripada Bani Adi bin Ka'ab. Dia kabilah lain. Abu Sufyan dia daripada kabilah Bani Umayyah, tapi sampai bertemu dengan Nabi Bani Abdi Manaf. Makna sama dengan Al-Abbas, sama juga dengan Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abu Sufyan nama sebenar dia Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Bertemu nasab kat situ. Tapi Sayyidina Umar jauh lagi nasab dia. Maksudnya dia dengan Nabi bertemu kat Bani ni, tapi makna kabilah lain. Kesimpulannya Sayyidina Umar kabilah Bani Adi bin Ka'ab, Abu Sufyan, Rasulullah, Al-Abbas, mereka ni semua daripada kabilah Bani Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf yalah, cuma bila bawah tu pecah lain sikitlah kabilahnya. Tu yang Al-Abbas dia mungkin ingat yang Sayyidina Umar berdendam betul dengan Abu Sufyan kerana masalah kabilah. Tu dia cakap, orang Arab biasalah, mereka ni kadang-kadang ada sikit macam kabilah ni, mereka ada sikit ekstrim pada kabilah ni. Kadang bahasa Arab zaman dulu biasa macam tu. Tu Al-Abbas cakap, mentang-mentang kau tahu dia ni kabilah lain, bukan kabilah kau, kabilah Abdul Manaf, kabilah aku, kau sibuk nak bunuh dia. Macam itulah bahasa mudah dia. Kau sibuk nak bunuh dia. Baik. Tapi bila dengar tu, terus Umar cakap, dia kata, wahai Abbas, jangan cakap macam tu. Demi Allah, pada keislaman engkau masuk Islam, pada hari yang kau masuk Islam, itu aku lagi suka daripada ayah aku masuk Islam. Dan sebenarnya kerana apa? Maksudnya seterus Sayyidina Umar lalu cakap. Sayyidina Umar kata, wahai Abbas, engkau ni masuk Islam, aku lagi suka daripada ayah aku masuk Islam. Kerana apa? Kerana aku tahu bahawa keislaman kau lebih disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Islamnya ayahku Al-Khattab. Maksudnya Sayyidina Umar nak bagi tahu dengan Abbas, aku nak bunuh dia bukan isu kerana kabilah. Bukan isu kabilah. Tapi aku nak bunuh dia kerana dia ini banyak menyusahkan Islam sebelum ni. Sebab tu aku betul-betul nak bunuh dia. Aku nak minta dengan Rasulullah supaya bagi izin untuk aku bunuh dia. Kalau ikut, aku begitu sayang Rasulullah.
Aku tak ada masalah isu kabilah pun. Maksud sebab tu Sayyidina Umar cakap, engkau masuk Islam Abbas, lagi aku suka dia bapa aku sendiri. Kalau aku tak masuk kabilah, patut aku lagi suka bapa aku masuk Islam daripada engkau masuk Islam. Tapi kenapa? Sebab engkau ni pakcik Rasulullah. Engkau masuk Islam, Rasulullah lagi suka. Sebab itu aku lagi suka engkau masuk Islam daripada bapa aku sendiri masuk Islam. Itu maksud dia. Baik. Ini nak bagi tahu tuan-tuan, sebenarnya begitu banyak iktibar kita dapat. Iaitu begitu cintanya Sayyidina Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau begitu suka. Sampai tahap beliau cakap macam tu. Bukan masalah kabilah kat sini. Yang Abbas ingatkan mungkin masalah kerana kabilah lain. Baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada Al-Abbas, "Baiklah Abbas, wahai Abbas, bawa Abu Sufyan ni pergi ke kemah engkau dan jaga dia. Nanti bila tiba esok pagi, bawa dia balik jumpa dengan aku." Maka Al-Abbas pun bawa Abu Sufyan pergi ke kemah dia, dan pada malam tu Abu Sufyan tidur di kemah Al-Abbas, dijaga oleh Al-Abbas. Abu Sufyan dijaga oleh Al-Abbas, dan bila tiba esok pagi, Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhu pun bawa Abu Sufyan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu apa berlaku? To be continue. Itu sambung. Nampak macam mana dah pukul 9. Tapi kisah dia panjang. Jadi tuan-tuan ingat, kita berhenti malam ni sampai kepada kisah Abu Sufyan nak datang esok pagi tu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kisah dia? Tapi kisah dia masya-Allah, kisah yang mana sangat luar biasa. Saya ringkaskan saja, dia berakhir dengan Islam yang Abu Sufyan. Tapi apa kisah tu? Itu kita tangguhkan dulu. InsyaAllah kita akan baca pada minggu hadapan. Kalau Allah izinkan, InsyaAllah kita baca pada minggu hadapan. Iaitu bila Abbas bawa Abu Sufyan, yang waktu tu belum lagi Islam, bawa datang jumpa Rasulullah SAW esok pagi itu. Baik, wallahu alam. Baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.